Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk kursus fizik for engineering technology dalam bab 2 iaitu vektor. Jadi at the end of this chapter kita akan belajar macam mana nak define vektor. Vektor tu apa dia? Kemudian kuantiti yang menggunakan vektor. Okay, vektor ni basically benda yang ada direction dan magnitude lah. Okay, contoh kita ada satu direction. So biasanya simbol untuk vektor ni kita akan guna satu huruf, kemudian kita akan ada arrow kat atas. Okay. So ini adalah simbol bagi vektor, kemudian ni adalah dia punya geometri dia. So ni simbol of vector A. Okay, so ini adalah geometri dia. Okay, kemudian kita akan belajar macam mana kita nak tambah vektor ni. So vektor ni kalau ada satu je senang kita nak applykan dia. Tapi kalau ada banyak ni kita kena tahulah macam nak tambah dan tolak. Okay, contohnya kita ada dua vektor A macam ni. Kemudian kita ada satu lagi B macam ni ke atas. So kalau kita ada vektor A tambah vektor B, so it should be macam ni lah bentuk dia. Kita lukis A dulu, kemudian B ke atas. So dia mesti ikut turutan lah. So kalau A tambah B ni memang sebenarnya sama dengan B campur A. Tapi kalau untuk mudahkan kerja kita ikut turutan dia. Yang pertama kita lukis dulu, kemudian dia akan sambung dengan vektor yang kedua yang kita tambah. Kemudian yang ketiga adalah adding vector by component. So, komponen ni adalah X dan Y. Sebab vektor ni dia ada arah kan. So vector has direction. So direction tu kita akan guna paksi X dengan Y. Okay. So yang ke atas semua positif Y, dan ke kanan positif X. Ke bawah negatif Y, ke kiri negatif X. So kalau macam A ni, kita boleh lukis dia macam ni lah. Ni adalah vektor bagi A. So bila kita lukis komponen dia, X dengan Y, dia kena ikut daripada bawah ni. Okay, A begin with this point. Dia mula daripada bawah. So dia ke kanan dulu kan. Sebab A ni ke atas. So dia mesti daripada bawah ni, titik bawah sekali, ke kanan dan ke atas. So perhatikan direction dia. So kat sini bawah ni adalah AX. So sebab dia ke kanan, so dia adalah positif. Okay. So nilai ni mesti positif. Sama juga dengan AY. Dia ke atas. So dia punya nilai adalah positif. So kalau kita buat macam ni, contoh ni adalah A. So kita perhatikan kalau vektor ni ke bawah, kalau kita buat komponen X dengan Y dia, X ni akan ke kiri dulu. So dia akan jadi negatif AX. Okay. Kalau contoh yang bawah ni. Kemudian lepas dia ke kiri, dia ke bawah pula. So ke bawah ni adalah paksi negatif Y. So dia akan jadi negatif AY. So itu adalah maksud adding vector by component. Kita akan pecahkan dulu. Kemudian selepas kita dah pecahkan vector by component X dengan Y, baru kita boleh tambah. Resolving vector through component vector. Contoh macam A dengan Y, A dengan B ni. So bila kita nak kira dia punya resultant vector kan, resultant vector dia akan jadi macam ni. So ni A, so ni B kan, kita dah tambah. So dia punya resultant vector dia kat sini. Biasa kita buat dengan dua arrow lah. Kita boleh guna simbol R. So macam mana nak dapatkan R ni? Kita pecahkan ikut komponen. Rx ni adalah sebab A dengan B kan. So dia adalah AX tambah dengan BX. Okay. Kemudian RY. Okay. Dia akan ada AY campur BY.
Okay, nanti baru kita akan tengok. Lepas ni kita akan guna teorem Pythagoras lah untuk kira R yang resultant force. Ni masih komponen X dengan Y untuk R. Okay. Okay, kita tengok slide seterusnya. So, vector definition ni is the shortest distance between 2 points. Okay, kemudian vector consists of magnitude and direction. Magnitude ni contohnya macam tadi kan, A tadi. Dia punya nilai dia 10 km. So, ni adalah untuk magnitude dia 10 km. So, direction dia tadi yang kita buat tadi. Okay, kita boleh buat guna X dengan Y. Ataupun kita boleh guna kutub. Kita ada kutub utara, north, south, east dengan west. Okay, nanti kita akan tengok dia punya detail dia dekat slide seterusnya. Okay, kemudian kalau dia arah dia bertentangan, dia boleh jadi positif dengan negatif. Kita tengok part C ni. Kalau ke arah kiri, dia negatif. Kalau ke kanan, positif. Okay, atas positif, bawah negatif. Kemudian kita ada multiplication. Kalau 2 darab vektor A, so dia akan jadi 2 kali A lah. Maknanya 2A tu adalah 20 km dalam kes ni. Sebab 2 darab satu vektor dia akan jadi 2 darab satu nilai macam biasa lah. 2 darab 1 adalah 2. Okay. Ini adalah physical quantity that apply vector. Apa lagi vector? Tadi kita dah nampak distance, displacement 10 km tadi kan. So selain tu kita ada weight, acceleration, velocity dengan force. Tapi untuk dalam kursus ni mostly kita akan pakai displacement lah. Okay, yang lain tu kita senang kata kita tak buat lah. Okay, momentum ni pun ada tapi kita tak buat. Kita ambil yang mudah. Okay, kemudian macam mana tadi kita dah tengok cara nak tambah vektor. Kita akan tambah vektor ni gunakan simbol panah. Okay, ni penting lah sebab manusia ni kita ada minda kan. So cara minda baca information ni sebenarnya daripada bentuk lagi mudah lah. Okay, bila kita nampak bentuk ni lagi senang nak digest information. Okay, instead of kita guna A, B dan lain-lain. So ni okey juga tapi kurang sikit lah Otak kita suka nak proses. So kita kena guna anak panah ni. Okay, cara dia paling senang adalah kita tambah daripada head to tail. Head to tail. Okay, kalau nak panah ni senang kata kita mulakan daripada yang tak ada bucu lah. So kita begin daripada sini. Mungkin ni dipanggil head So ni tail dia. Okay, so kemudian B ni head dia kat bawah 3, tail dia dekat atas 4. So kita kena susun betul-betul lah. So dia boleh jadi 4 case Saya buat dalam slide yang lain. Okay, contoh kita ada case A dengan B kan. Kita kena define dulu. Ni adalah A. Kemudian B tadi adalah ni. So kalau A campur B, gambar dia akan jadi macam ni lah. Macam tadi nota ni. So ni A, ni B. So ni resultant vector dia. Okay. So kalau kita ada case lain macam mana pula? Okay, kalau A dengan B kita akan ada 4 combination lah. A campur negatif B. So A macam biasa lagi, kiri ke kanan gambar dia. So ni A. Kemudian negatif B, B ni asalnya macam ni. So ni original. Sebab kita letak negatif saja, so kita terbalikkan lah.
nak panah dia ke bawah. So dia akan jadi negatif B macam ni. So resultant vector dia tengoklah direction kiri ke kanan kemudian ke bawah. So ni adalah R dia yang baru, resultant vector. Kemudian kita ada ambil contoh ketiga pula. Negatif A tambah B. So negatif A kita terbalikkan ke kiri. Sebab asalnya macam ni So dia terbalik, negatif A. Kemudian kita tambah B. So B ni ke atas. So dia akan jadi macam ni. So resultant vector dia macam ni. Last sekali adalah negatif A campur negatif B. So dia akan terbalik daripada yang asal ni. Negatif A. Kemudian turun bawah, negatif B. So ni resultant vector dia. Okay, tu adalah contoh dia. So boleh tengok contoh yang lain. Adding vector in different way. So kalau kita ada A campur B. Okay, instead of lukis A dulu, kemudian campur B yang kedua kan. Kita boleh juga terbalikkan dia, B campur A. Dia akan dapat resultant vector yang sama. Okay, kes kedua ni dia campur B dulu, kemudian baru campur dengan A. Okay, dia campur daripada B, kemudian dia sambung dengan A. So yang penting dalam vektor ni kita kena hati-hati dengan simbol positif dan negatif. Okay. So instead of tulis contoh macam tadi kan, A tolak B. Okay. Lebih baik kita tulis A campur negatif B. Sebab kita tahu vektor ni sebenarnya senang kata operation dia semua tambah. Tapi sebab vektor ni kita boleh letak magnitude dia terbalik, negatif sign ni. So kalau kita letak negatif B, maknanya kita kena terbalikkan lah vektor yang asal. Asalnya biasa dia bagi yang positif. Kan? Asalnya dia mesti bagi yang positif. A dengan B. So kalau kita ada A campur negatif B, kita tahulah yang asal ni kita terbalikkan je. Okay, dia akan jadi A negatif B ke bawah. Okay, kemudian dia dapat resultant force, resultant vector dia. Adding the same vector that oppose each other and same direction will result in 0. Kalau B campur negatif B, of course lah. Sebab dia adalah daripada vektor yang sama. Kalau B ni 10 km, kita tambah dengan negatif 10, dia akan jadi kosong. Skala multiplication of vector. So kalau kita ada vektor, macam tadi ada A kan. So kalau kita darab dengan apa-apa nilai, dia akan jadi equivalent to nilai itulah. So kalau kita darab A ni dengan 3, so akan jadi 3A. So 3A tu just buat vektor A tu sebanyak 3 kali. Okay, dia jadilah 3A. Kecuali darab kita darab dengan kosong. So kosong darab kosong akan dapat kosong